dan juga kepada penceramah kita hari ini, Dr. Nurhaliza. So sekarang ni lebih kurang 74, baru macam lebih kurang dalam 60% kot yang join. Okay, nanti tolong remind kawan lagi siapa yang tak masuk untuk join taklimat hari ni wajib untuk semua dengar lah taklimat hari ni. Okay, so sebelum tu kita mulakan kita punya taklimat pada petang ni dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, Assalamualaikum semua, dan pada penceramah kita hari ini Dr. Nurhaliza. Okay, so hari ini kita akan buat satu taklimat berkenaan dengan penulisan laporan akhir, tapi lebih kepada yang melibatkan matematik dan sains sosial lah. Okay, so terima kasih kepada semua yang telah join untuk taklimat petang ni. So tanpa kita lengahkan masa, saya menjemput penceramah kita Dr. Nurhaliza untuk terus kepada slot taklimat pada petang ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Okey, selamat datang kepada semua. Saya nak kena tunggu ke saya jalan je terus? Boleh jalan je. Jalan je nak kena apa? Tak payah kan? Boleh record tak ni? Ambil okey. Mimo ambil Boleh. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Baik. Saya nak tanya, ramai ke yang buat sains sosial? Buat matematik untuk FYP? Ramai tak boleh tak raise hand? Jangan jadi tak payahlah kita bercerita macam mana nak buat sains sosial punya tesis. Tak dok ni Mo. Siapa yang ada tu tolong angkat tangan Survey. Oh, sebenarnya tak tahu sains sosial tu macam mana. Yang betul-betul. Okey, betul. Survey, interview, survey, matematik lah. Okey, ada 5 je orang. 5 orang ni mewakili ketua ataupun satu grup yang sama? Mewakili. Mewakili. Okey. Ramai jugalah. 6. Okey, so terima kasih bagi yang telah memberikan respon. Mai nak masuk lagi ni. Okey, masuk. Sila. Sekejap saya share. So hari ni kalian semua akan mendengar sedikit sebanyak bebelan, celoteh, syarahan daripada saya, Nurhaliza Abu Bakar, berkenaan cara macam mana nak buat final report. Okay, sebelum kita mulakan, sebelum kita pergi lebih lanjut, start engine kereta, adalah baik kiranya kita tadi dah mulakan dengan Al-Fatihah. So saya nak semua orang pegang dada sendiri dan niat sekejap, ambil masa dalam 30 saat untuk niat kenapa kita berada di sini.
Okey, sahaja aku belajar, sahaja aku mendengar, berada dalam kelas ini kerana Allah Ta'ala, kerana pencipta. Moga-moga ilmu yang kita dapat ini akan menjadi sumber pahala dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Okay, nak cari ilmu, moga Allah mengangkat darjat kita sebagai fisabilillah, dan juga kalau katalah diambil nyawa pada waktu kita sedang belajar, moga-moga kita dikategorikan sebagai para syuhada lah. Okay. Baik. Yang penting niat dulu lah. Okay. Bila dah ada niat, dia akan dipayungi oleh para malaikat walaupun tak sedar sebab malaikat itu cahaya, so tidak memenuhi ruang. Okay, tadi tanya pasal sains sosial dengan sains, sebab hari ni kita akan fokus kepada bagaimana cara untuk tulis final report bagi FYP kalian ni lah. Okay, untuk tahun 2 FYP 2, so ada beberapa, saya tak boleh conteng, boleh conteng tak? Ada beberapa perkara yang kalian kena siapkan yang major, yang amat susah iaitu final report. Yang kedua susah ialah technical report. Yang paling tak susah ialah buat poster. Untuk SEM ini buat presentation face to face ke Puan Nur Amirah? Kita plan untuk face to face. Face to face kan? So kalau kita tak ada carnival kan? Katanya nak buat carnival, tapi tak tahu untuk semester ni ataupun semester akan datang. Okay. So katakanlah tak adalah carnival tahun ini. Bagi yang ni tak pernah dengar cerita-cerita zaman dahulu. Dulu kita ada carnival untuk mempamerkan hasil kita pelajar-pelajar yang FYP ni lah daripada semua jawatan. So kita kumpulkan dalam satu carnival. So semua orang boleh tengok projek masing-masing. Waktu tu macam seronok jugalah. Persaingan dan juga ada pertandingan, ada hadiah waktu tu. Tapi sebab pandemik, so kita beralih sedikit sebanyak lebih kepada online lah. Okay. 3 perkara yang paling penting ialah final report ni. Kenapa dia penting? Ada tak orang ada idea? Kenapa kita kena menulis? Awak ni nak kena tulis, tak boleh ke pakai buat FYP tu? Saya nak memanggil lah ni. Anis, Sofia. Anis, awak nak kena tulis ni. Dia kalau komunikasi satu hala ni rasa macam saya kena simpan dalam poket. Saya tak mau macam cakap seorang-seorang. Anis ada ke? Ada. Nis, ada idea ke kenapa kita kena menulis ni, Nis? Ada jawapan Anis. Anis tak ada idea. Boni kata sebab menulis tu biasanya dikaitkan dengan report. Report tu amat penting sebagai bukti dan menunjukkan kajian kita pada masa akan datang. Okay. Thank you Boni. Oh, saya pernah jumpa Boni sekali je. Okay, so tulis ni kena ada sebab-sebab lah. Saya tak senaraikan dalam slide. Saya cakap je kalian boleh tulis lah. Latihan psikomotor. Okay. Ambil pensel, ambil kertas, psikomotor kaki tangan, badan semua gerak, mata gerak, hidung gerak, ambil nafas. Okay, so kenapa kita kena tulis? Satu, pertama sekali sebagai kita punya panduan sendiri lah. Apa benda lah yang kita dah buat sepanjang FYP 1 dan 2.
Okay. Yang kedua, sebagai rujukan kepada kajian akan datang. Sedar tak sedar kita dah semakin menua. Okay, so ada junior yang bakal kita tinggalkan ilmu yang kita ada ni lah. Okay, moga-moga dengan itu pahala akan berpanjangan. Macam tu. Yang ketiga, sebab requirement. Nak dapat markah kan? Yang ketiga tu tak berapa penting lah. Tapi dia penting untuk kita punya pengajian. So sharing saya ni santai-santai Saya tak nak macam fokus formal. Saya tak mahu. Okay, itulah. Sebenarnya tujuan utama dapat markah. Kan? Okay, SB akan menilai lah kalian punya final report. Berapa tebal final report ni? Hari tu dah dengar ceramah, dah dengar penyampaian daripada Dr. Dila. Berapa tebal report ni? Sepatutnya K7 hadir tak pada sesi yang pertama? K7 ada tak ni? Dia ada tapi dia tak menjawab. K7 boleh type kalau mikrofon tak ada. Hilang ke? Matu Rambiga. Anak murid saya. Matu, are you there? Yes, doktor. Apa soalan tadi? Apa soalan saya tadi? Berapa tebal thesis final report untuk diploma ni? Siapa tahu? Mantu pun tak tahu. Okay, Atika 50 tidak termasuk lampiran. Siti Nur Ain pun beritahu. Okay. Ni dah, ni dia mula dah. Datang bebelan sedikit sebanyak. So saya nak ingatkan lah benda ni keperluan kalian untuk tahu bila buat berkumpulan, so kita tak nak ada sleeping partner. Semua orang kena tahu what are the requirement, what are the format. Sebab ilmu itu tidak akan berhenti sekadar habis diploma habis lah. Tak. Nanti sambung degree, sambung master kalau ada rezeki dan PhD seterusnya. Kalau tak sambung belajar pun, nanti waktu bekerja kena tulis report ke tidak? Rasa kena tulis report ke tidak ni? Latihan industri kena tulis report. So kena ambil tahu bukan untuk suka-suka tapi memang akan digunakan dan untuk kebaikan diri sendiri lah. So saya tak nak lah macam datang ni tangan kosong je balik. Datang secara virtual lah. Balik tangan kosong. Tadi Nurhaliza tu cerita apa? Tak tahu, tak faham, aku duduk simpan je bawah bantal. Tak nak. Okay. So at least fokus dan kena tahu. So sekurang-kurangnya 50 dan ke atas. 50 ke surat tu senang ke susah nak tulis? Kalian semua ni dah mula menulis ke? Boleh saya tahu? Pastilah belum. Sudah. Atika dah sudah. Siapa? SB Atika? Dah dah nampak muka. Sabrina? Madam Syazana. Oh laju Syazana. Sabrina dah mula ke menulis? Dah. Siapa SB? Saya tak dengar. Miss Saira.
Oh, Mesyaya. Tu pun ada juga tu. Saya punya group belum lagi. Dah. Sekarang dah start menulis. Okay. Baik, so kena tahulah kenapa kita kena tulis sebab nak dapat markah. Tapi di sebaliknya itu sebab kita nak rekodkan apakah kajian kita. Okay. Okay, dalam sesi yang lepas, Dr. Dila dah cerita macam mana cara nak tulis chapter 1, chapter 2, chapter 3, apakah format-formatnya, Times New Roman ke, bold ke, italic ke, font 70 ke, 700 ke, dah cerita kan? Aku kena tanya dengan korang ni, ya Allah. Syazwin. Hilang ni. Adriana. Adriana, betul kan? Adriana Nazura. Ya puan. Dah cerita tak Dr. Dila chapter 1? Ada puan. Ada. Okey, terima kasih Adriana. Sama-sama. Amira Alia. Chapter 1 pasal apa Amira? Introduction. Okey, introduction kena berapa page Amira? Tak tahu kan? Amira ada dua, Amira Alia, Amira Syada. Sekejap saya nak pilih lagi. Mana nama? Faris Syazwan. Faris pun simpan saya dalam poket ni. Ya, saya. Okay, Faris. Berapa muka surat chapter 1? 2 muka, Doktor. Masya Allah, 2 je. 2 je kot. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih Faris. Janganlah 2 muka surat je Faris. Untuk final report, ni yang paling kritikal. Kita nak dapatkan 50 muka surat. Janganlah buat 2 muka surat je. Okay, dalam chapter 1 ada apa? Saya nak kena tanya ni. Hey, kita ulang semula lah. Nanti saya nak beritahu lah dekat Dr. Lila. Oh, Amirul Zarif. Chapter 1 ada apa Amirul Zarif? Selain, memang saya tahu the introduction. So, apa benda yang kita boleh include dalam chapter 1? Semua dah writing proposal ni, you should know. Faris terus keluar lepas menjawab. Amirul Zarif. Tak ada. Objektif. Okay, very good. Lagi adik-beradik saya ni, Hamiruddin Ali. Mei, apa lagi kena ada Mei dekat dalam tu Mei? Background of study. Yes. Terima kasih. Terima kasih Hamiruddin. Okey, lagi ada apa? Dina Nuraisyah. Fahmi? Fahmi nak cakap apa? Significant, Doktor. Tak dengar. Significant of study. Ya, betul. Dina. Dina Nuraisyah, apa lagi selain tu? Problem statement. Ya, betul. Okay, itu ialah antara perkara-perkara yang ada. Tak cukup tahu 2 muka surat. Faris sudah hilang lah.
Tak cukup 2 muka surat untuk senaraikan segala yang telah disebutkan. Itu sebahagian. So yang paling penting mesti ada objektif lah. Berapa objektif? Minimum, maksimum. Untuk FYP diploma saja, saya tak bercerita tentang degree, saya tak bercerita tentang master dan seterusnya. Diploma berapa? Korang punya ni berapa? 3. 3. Mami buat 3. Mami buat Karisa pun 3. Okay, so majority supervisor akan letak untuk dapatkan 3 objektif, tapi sekurang-kurangnya paling kurang untuk diploma ni 2 lah. Jangan letak 1 objektif saja, sekurang-kurangnya kita nak lihat 2 lah. Okay, ada benda yang boleh dikira, boleh dinilai. Okay. Kemudian chapter 2, dah selesai chapter 1, kita dah berkenal-kenalan dengan apakah topik kalian semua. Okay. Kenapa, apakah objektifnya, apakah problem statementnya, kenapa tiba-tiba nak buat kajian tu. So kena tahu. Okay. Chapter 2 kita lihat kepada literature lah. Literature review ni apalah gunanya, asal nak kena buat literature review? Bagi lebih faham. Supaya faham. Betul. Mungkin tak apa. Wafa. Wafa saya dah panggil tadi. Ya doktor. Wafa, apa kita buat LR, literature review? Untuk kumpul maklumat. Buat. Bagaimana saya buat eksperimen tu lancar lah. Okey, baik. Boleh diterima. Rujukan untuk penyelidikan. Lagi satu apa tadi? Tak sempat membaca. Arti kata beri info tentang kajian. Betul. Artikah kata rujukan untuk penyelidikan. Betul. So kenapa sebenarnya, ni semua betul lah. So the main objective, kenapa nak kena isi literature review ni ialah nak lihat sama ada kajian kita nak buat ni sebenarnya dah dibuat ke belum oleh orang lain. Contoh nak buat lipstick kan. Lipstick ada banyak dah. Maybelline keluarkan lipstick. Revlon keluarkan lipstick. Siapa lagi yang keluarkan lipstick? Avon pun keluarkan lipstick. Tiba-tiba kita ni projek nak keluarkan lipstick. Adakah relevan? So, itulah datangnya literature review. Kita nak tengok perbezaan antara Maybelline, Revlon, Avon punya lipstick. So, kita dapat cipta lipstick yang lebih baik berbanding tiga-tiga yang saya sebut tadi tu lah. Itu contoh nak cipta lipstick. Katakanlah kita nak kaji pasal online learning. Okay, online learning. So project diploma saya. Okay, so let's say nak kaji online learning, berkenaan apa? Ada orang yang dah kaji online learning tentang assessment, penilaian. Macam mana menilai pelajar-pelajar melalui atas talian sahaja. Ada orang melihat dari perspektif guru, ada orang kaji dari perspektif pelajar, ada orang kaji dari perspektif ibu bapa. Duklah buat literature, tak ada lagi orang yang mengkaji dari perspektif jiran. So kita nak buat. So itulah tujuan utama kita buat LR, supaya kajian yang kita buat ini tidak redundant lah. Orang ni dah buat, yang hang ni nak pergi buat lagi, buat apa dah ada lah keputusannya. Okay. Ataupun boleh kecilkan skop, boleh kata buat dari perspektif pensyarah, dari perspektif guru, tapi di mana? Di Pago, di Parit Raja. Okay. So di situlah pentingnya literature review.
Salah satu lagi kenapa kita kena writing ni supaya kita punya kajian ini boleh dilihat, di apa? dibaca oleh para researcher, para penyelidik yang lain lah. So that diorang tak buat benda yang redundant, benda yang kita dah buat. Kau tak payah buat lah apa yang aku dah buat ni. Aku buat benda lain. Okay. Dan dia boleh jadikan kita punya report ini sebagai rujukan juga. So pahala berpanjangan. Jangan melihat nak dapat markah je. Okay. Sebab bila melihat nak dapat markah je, ilmu itu akan terhenti sehingga habis diploma. So nanti bila dia nak masuk degree tu, dia akan korek lah balik dekat dalam kepala dia tu. Mana nak dapat? Okay, macam mana nak cari LR? Tu semua dah tahu kan, SB punya tanggungjawab lah. Ajar macam mana cara nak cari literature review. Okay, lepas tu dah kaji. So confirm nak buat tajuk yang tu. Lepas tu kita pergi pula pada chapter 3. Okay, kena buat metodologi. Okay, chapter 3 metodologi. Apa benda yang ada dalam metodologi ni? Masya Allah. Apa yang ada dalam metodologi? Wang Jingling. Cara menjalankan kajian. Betul, Arthur. Ada salah Arthur? Kenapa SB? Kejap Wang. Nah, biar dia type lah. Okay Wang. Kenapa? Apa ada dalam chapter 3 Wang? Flow chart of the whole experiment. Yes, flow chart. Okay, very good. Thank you Wang. Thank you, Doctor. Syazwi ni hilang tak? Hilang dah. Suhaili binti Sarudin Nur Suhaili. Apa lagi yang kena letak dalam metodologi Suhaili? Apa yang kena letak lagi dalam metodologi? Material and citation. Citation and apa tadi? Material and citation. Okey, boleh diterima. Baik, okey. So dalam metodologi itulah dia. So, kena ada macam mana cara nak jalankan kajian, macam mana cara nak kaji berapa banyak bakteria yang ada dekat dalam lipstick tu. Contohnya lah. So objektif pertama cipta lipstick. Lipstick jenis apa? Lipstick daripada marshmallow. Contoh, saya pun tak tahu boleh jadi ke tak jadi. So contohnya lipstick daripada marshmallow. Okay, itu objektif pertama, to create lipstick from marshmallow. Yang kedua, untuk kaji bagaimana keadaan lipstick tersebut dan kita nak tengok berapa banyak bakteria yang hidup pada lipstick tersebut kalaulah dalam masa 2 bulan. Contoh sebab marshmallow dia ada jangka hayat panjang, mungkin bila kita campur macam-macam dia akan adalah dia punya risiko-risiko dia kan. Mungkin bakteria akan hidup kat dalam tu. So kita nak tengok bakteria tu macam mana perkembangan dia. So kena tahu apakah metod-metod, macam mana cara nak tengok perkembangan bakteria. Apa benda yang korang kena ada, alat-alat, bahan-bahan eksperimen yang kena ada. Okay. So sebenarnya dalam metodologi ni dia ada perbezaan sedikit di antara sains dengan sains sosial ataupun matematik lah. Okay, bila sains dia more to eksperimen. Duk kaji ni lah, campur bahan ini, campur bahan itu, pupuk jadilah lipstick, pupuk jadilah mercun. Okay, contoh nak buat mercun, kau nak raya kan? So nak buat mercun daripada apa? Dia tak ada sumber. Okay, let's say dia nampak lah dekat college tu banyak sangat tahi cicak.
kumpul lah, collect lah tadi cicak ni boleh tak jadikan macam contoh So dia kazi. Dia sampul bahan itu, bahan ini, dia buat eksperimen. Jadilah mercun daripada tak cicak. Memang boleh menjana pendapatan sangat-sangat. Okay, so itu projek sains lah. FYP yang berlandaskan, berlatar belakangkan sains. Okay, kena ada equipment juga. So kena kerap pergi tanya dekat abang-abang, kakak-kakak di Makmal, apakah bahan-bahan yang kalian nak gunakan itu ada ataupun tak ada. So kalau tak ada, so kena cari alternatif lah. Boleh bincang dengan supervisor macam mana nak buat. Okay, kena make sure segala jenis bahan kimia, segala jenis alatan dan eksperimen yang nak dijalankan itu boleh dijalankan supaya FYP tak tergendala. So that kita boleh buat final report dengan smooth je. Tak payah ambil masa panjang. Okay. So bila social science, beza dia sedikit daripada sains. Okay. Mostly equipment dia komputer lah. Okay. Dan metodologi lebih kepada survey, interview. Okay, ada juga termasuk sekali software. So komputer tu termasuk sekali software lah. So, macam contoh tadi online learning tadi. Apakah metodologinya? Online learning daripada perspektif guru contohnya. So dia buat survey. Survey dia kepada guru. Terangkan dengan jelas, sangat terperinci. Dan fokus hanya kepada skop kajian. Jangan melalu-lalu. Okay, tanya berapa cikgu tu punya gaji waktu online learning. Tak payah. So tak termasuk dalam objektif kajian, tak perlu tanya. Okay, boleh juga interview. Pergi sekolah datang interview ni. Okay, cikgu ada masa tak? Kalau interview by phone, so you don't have to come lah. Kalau kena datang, cara boleh bincang dengan supervisor. Ada tak yang buat interview kat sini? Tak ada kan? Banyakkannya apa? Survey? Ya. Okay, kebanyakannya survey lah. Interview, kita memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding survey. So survey sekarang ni we do it online, so you don't have to print. Tak ada kos sangat lah. Kosnya kos internet je lah kot. Pakailah sikit data daripada data korang tu kan. Okay, so dah nampak beza antara sains punya projek dan juga social science punya projek. Untuk tahu. Okay, so kena pastikan metodologi yang diceritakan di dalam final report itu sangat detail sebab technical paper penceritaannya sedikit. Sebab kita ada lebih kurang 6 hingga 12 muka surat. So dia tak lebih daripada itulah. Kalau final report nak cukupkan 50 tu, kadang-kadang bercinta juga. Tapi bila banyak idea, banyak kajian yang dilakukan, banyak literature review yang dibuat, boleh je lebih daripada 50 pun tak ada hal lah. Macam tu. Okay. So saya akan fokus kepada chapter 4 sahaja dalam cerita kita hari ini, iaitu berkenaan result and discussion. Bagi social science, saya tak cerita lebih sebab Dr. Dila dah cerita lebih. Dah cerita banyak, saya tengok slide dia, wow, very terperinci. Okay, untuk social science, dan this one also apply to science lah, janganlah nak cakap social science je talk ni. So science pun boleh apply jugalah. Okay, dalam result ni apa benda yang kena ada?
Apalah result kita ni kan. Okay, daripada result, daripada eksperimen, okay, daripada survey, daripada interview, daripada kita punya software, okay, mesti ada value kan. Ini datanglah ilmu matematik dia, ilmu statistik dia. Apakah value yang ditunjukkan oleh mean? Apakah sebenarnya nilai yang ditunjukkan oleh median, mode dan sebagainya. So kena tahu apa maksud setiap nilai itu. Katakanlah mengkaji bakteria. Macam mana nak tahu bakteria tu banyak? Macam mana nak tahu, nak tentukan bakteria tu sikit? Sebab kita tak nampak ni. Kalau kira bakteria pakai mikroskop pun boleh kira ke? So kena tahu cara macam mana nak capture result kita. So you have to know the value, how to differentiate. Okay. Kemudian daripada value itu bolehlah kita letak dia dalam graf. Cantik lah kan. Dr. Nila pun dah cerita boleh letak dalam graf. Macam-macam saya tengok graf pie ada, bar graf ada. So Dr. Nila ada terangkan tak bila nak guna pie, bila nak gunakan bar graf? Kau suka ke? Macam mana? Haziq. Muhammad Haziq. Haziq, Mairi, Haziq lah Haziq. Nama sedap dah ni Haziq. Haziq ada ke? Oh habis cepat ni, semua tak ada. Haziq tak ada. Amjad Jauhar. Saya suka panggil tu ni kan. Jauhar ada ke tu? Tak ada juga. Subhanallah. Jauhar ada. Dr. Ila ada terangkan tak? Macam mana nak guna pi? Macam mana nak guna bar chart? Tak ingat ke jawab. Kau cakap dengan Dr. Dila kau tak ingat. Caga tak? Apa dia? Tak ada apa-apa. Ada, mesti pergi ni sekadar nak attendance je. Usah begitu Mulalah mak-mak punya mood dah keluar. Janganlah macam tu. Okay, please capture lah, capture. Semua simpan dekat minda dan juga hati. Asal saya kena tahu lah. Okay, bila nak guna bar, bila nak guna pie chart. Macam mana jenis maklumat yang cantik bila kita letakkan bar. Macam mana jenis maklumat yang result kita tu cantik bila kita letak dalam pie chart. So you have to know, you can Google. Kalau tak ingat boleh Google. Semuanya di hujung jari, semuanya anak-anak PKP belajar semua online. Okay, so boleh cari. Dan daripada result tu bolehlah letak dalam graf atau apa saja cara yang nampak jelas di mata bila pembaca baca kajian ni. Wow, you can see the difference. Lipstick daripada marshmallow kalian ataupun lipstick daripada Maybelline. Mana satu yang lebih baik. So bila pembaca tengok, so dia boleh differentiate antara dua lipstick tersebut. So dia akan tertarik lah untuk membeli lipstick daripada marshmallow kalian. So ataupun boleh capture dalam figure result tadi, nombor-nombor tadi boleh capture dalam figure dan juga table. So cara macam mana nak pilih, nak letak graf ke, nak letak table ke, nak letak dalam bentuk figure ke. Okay, boleh bincang dengan supervisor. Maklumat result yang kalian ada
which one is best represent them. Kalau rasa graf saja tidak cukup untuk menggambarkan result, untuk menggambarkan value, interpretation dia, boleh buatlah dua-dua graf dengan table. So bergantung kepada persetujuan supervisor dan juga kamu lah. Okay, boleh bincang dengan SP. Kalau kata dua-dua tu redundant, dah ada dalam table, dah ada graf, tak payah buat dua-dua, buat salah satu. So kena bincang dengan supervisor, kerap jumpa supervisor. Okay, seterusnya, ada soalan ke? Sikit lagi, dah nak habis dah. Seterusnya dalam bab 4 kita ada result and discussion. So dalam subtopik discussion pada chapter 4 itu mesti menjawab objektif pertama, objektif yang kedua dan objektif ketiga mengikut berapa banyak objektif kajian kalian. Okay, mesti discuss dan menjawab objektif serta research question. So tadi nak cerita pasal lipstick. Pertama tadi nak to create kan. Okay, to create lipstick from marshmallow. So discussion, result, discussion perlu menjawab, bercerita tentang bagaimana penghasilan lipstick tersebut. So berapa, apakah bahan-bahannya, apakah ratio yang terlibat dan apakah masa yang diambil untuk menghasilkan lipstick tersebut. So boleh cerita berkaitan dengan objektif. Andai kata kajian ni more to social science dalam social science juga terdapat teori-teori berkaitan dengan sesuatu perkara itu. Kita ada teori by macam-macam lah. So tengok kepada teori yang teori pembelajaran ke, contohnya Bloom's taxonomy, teori yang boleh menyebabkan bukan pasal Newton law ke apa, dia more to social science, dia more to perkembangan manusia, macam tu. So kena kaji teori apa yang berkaitan. Macam mana nak kaji? Melalui literature review tadi. So ada orang dah menggunakan teori tersebut. So kena discuss more on teori. Boleh juga katakanlah teori tu Pakcik Bloom Bloom kata orang yang bijak pandai IQ dia 900 contoh 900 tinggi sangat tu. IQ bijak pandai 100 contoh 100. Tapi dalam kajian kalian buat rata-rata responden yang diinterviewing and survey IQ level let's say 80 sahaja. So average 80. Kemudian teori Bloom dicakap average 100. Tapi kalian boleh buktikan bahawa IQ 80 daripada result tadi itulah, IQ 80 semuanya dapat for flat setiap semester untuk belajar diploma. Contoh itu. Jadi boleh bincangkan macam mana, apakah keberkesanan teori tersebut. So boleh dibantah sedikit lah. Janganlah cakap teori ini tak betul. So ada etika-etika, ada ayat-ayat yang perlu disusun cantik, rapi supaya kita tak condemn teori belum tadi. So mana tahu teori kajian kalian ini boleh dijadikan sebagai teori by 2 orang ke 3 orang. Amit and the gang, Amit et al. Okay, contoh.
Teori by Ami et al. 2022. So kajian kalian perlu dibincangkan dengan kritikal dan menjawab objektif. Perlu lampirkan, bukan lampirkan, cite sedikit sebanyak teori yang berkaitan lah. Kena compare. Kalau tak ada teori, tak ada pun orang yang nak keluarkan teori. Boleh suggest kepada SB macam mana saya nak mengeluarkan teori ni. Macam mana? Cukup tak dengan sekadar 30 orang responden nak keluarkan teori? So mungkin boleh proceed dengan kajian akan datang. Okay, macam tu. So dalam discussion perlu bincangkan apakah dia result dan juga perlu kaitkan dengan teori yang wujud. Okay. Terima kasih. Itu sahaja untuk penyampaian saya pada hari ini. Okay. Tak tanya lah. Arina Hanim. Oh, jarang-jarang nama Arina dan Hanim disekalikan. Arina, ada ke? Ada kan? Arina buat apa tu? Tak dengar. Okay. Lepas chapter 4, chapter 5 conclusion kan? So conclude kajian kalian dengan sebaik-baiknya lah. Saya tak tekankan yang tu. So Dr. Dila dah bagi tahu macam mana nak buat conclusion. Dan yang paling penting sekali ialah reference Reference, Dr. Dila pun saya tengok dah ajar cara macam mana nak masukkan reference, menggunakan word dan juga menggunakan Mendeley. Sangat detail. Kalau kalian tak ambil peluang, tak ambil tahulah, tak nak ambil tahu, simpan je Dr. Dila punya tu, rugilah. Okay. Ada soalan tak? Oh, ya. Okay, Alif Haikal, apakah dapatan hari ini? Alif Haikal tak ada. Oh, Alif ada. Okay, Lip, apa dapatan hari ni, Lip? Baru buat report dengan baik. Nak ada pasal report, Lip? Ya ke pasal report, Lip? Okay, hati mula goyang. Apa, Lip? Pasal chapter 1, 2, 3. Baru ni sikit, Lip. Aduhai, betul lah tadi pasal report. Tapi final report. Betul. Pasal chapter dia pergi. Betul, Lip. Naili Kaisara. Dia tak tahulah ni dia bukan guna email siswa ni. Bonnie nak cakap apa-apa ke? Tak ada tak, just nak tanya untuk confirmation terakhir lah mengenai beberapa perkara. Doktor, detail metodologi dengan result tu disekalikan dalam satu chapter je? Tidak digalakkan. Better dia asingkan menjadi asing-asing lah kan, metodologi satu chapter dan result satu chapter. Betul. Result dan discussion boleh satu chapter. Okay, bye-bye. Terima kasih, Doktor. Sama. Naili Kaisara ni ada tak? Ada. Zahrin?
cari, tak ada. Kita kali dah. Aiman, Muhammad Aiman. Tadi saya dah panggil. Jadi Afiq bin Waris. Afiq. Ada soalan lain tak? Sementara saya menunggu Afiq ni. Tak ada doktor. Saya nak soal ni. Mana Afiq ni? Afiq. Apa nak buat? Apa nak buat kalau kita punya result tak sama dengan teori yang ada? Adakah perlu buat eksperimen semula? Ataupun adakah perlu bergaduh dengan supervisor? Ataupun bergaduh dengan jurutera makmal? Apa nak buat, Afiq? Apa ya je, Afiq? Afiq, fikirkan jawapan dulu Amri tanya kalau tak ada paper pun yang cerita. Berapa lama eksperimen dijalankan, macam mana nak buat? Eksperimen apa tu yang tak ada nak diceritakan tu? Adakah eksperimen itu valid ataupun tak pernah dibuat oleh orang? Amirul. Okay, kalau jawapan daripada saya okay, kalau tak ada paper yang cerita, saya pun tak faham tempoh masa eksperimen itu. Adakah satu eksperimen tu kena simpan, contoh simpan bakteria tu 2 jam, simpan bakteria tu 4 jam ataupun 6 jam. Katakanlah itu ialah eksperimen yang Amirul nak jalankan. So Amirul sendiri kena ambil inisiatif untuk melihat jangka boleh tambahkan dalam objektif dan bincang dengan supervisor. Cerita dengan supervisor, okey, doktor, puan, encik, yang ini dia tak ada cerita. Eksperimen ni kita boleh buat dekat makmal, tapi tak ada satu paper pun yang cerita berapa lama nak kena simpan bakteria ni bagi mendapatkan kita punya menjawab kita punya objektif ni. Kita nak tengok apa. Okay, katakanlah tak ada satu pun cerita, so boleh tak? Amirul suggestlah kepada SB, boleh tak kita tambahkan objektif kita iaitu mencari jangka masa optimum bagi mendapatkan result yang diperlukan. Contoh nak cari berapa lama bakteria boleh membiak tanpa menggunakan alat, contoh. So tak ada pun orang yang buat eksperimen itu, ada orang yang buat eksperimen tapi tak ada dinyatakan tempohnya. So Amirul boleh jadikan tempoh masa itu sebagai pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So boleh tengok berapa masa yang optimum bagi mencapai objektif yang hendak dibuat. Adakah saya menjawab soalan tu, Amirul? Afiq dah dapat jawapan, Afiq? Dah pukul 3.2 minit dah, Afiq. Nak kena saman ni Afiq ni. Halal lah boleh saman ni. Dah datang dah kulit syari Afiq. Okey, Amirul menjawab ke soalan saya? Okey, terima kasih sama-sama. Naklah kawan Afiq ni. Okey, ada tak soalan lain? Komunikasi
1.5 hala. 1.8 lah. Tanya Amirul Amri. Okay. Saya punya ni lambat sikit. Right, so kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan moga-moga apa yang saya sampaikan ni masuklah dalam hati. Saya tak nak masuk dalam minda, saya nak masuk dalam hati. Lama sikit. Okay, so saya serahkan, sebelum tu saya nak minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, menyentuh hati kalian, rasa sakit hati pula dengan Nurhaliza ni, so saya mohon maaf lah. Tak ada niat untuk menyakitkan hati kalian, so moga-moga kita mendapat pahala dan diampunkan dosa oleh pencipta kita. Dan dapatlah sampaikan ilmu ni kepada sahabat-sahabat yang tak ada dalam ni. Okay, sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Okey, terima kasih kepada Dr. Haliza sebab dapat sudi meluangkan masa untuk memberi taklimat pada hari ini. Okey, so thank you juga kepada semua pelajar di AUDK yang sudi meluangkan masa lah. Okey, untuk sesi taklimat petang ni. Okey, so semoga sedikit sebanyak semua orang dapat tahulah cara untuk menulis laporan ataupun laporan akhir tu dengan yang terbaik lah. Okey, ikut format yang diberikan, ikut apa yang dah dibagi tahu oleh Dr. Haliza dengan Dr. Ila. Okey, so memandangkan tak ada soalan, okey dah habis semua ni.